Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Section 2 Kumpulan 5 ingin membentangkan pengaplikasian gamifikasi dalam PDP, khususnya untuk subjek reka bentuk teknologi. Dan ahli kumpulan kami terdiri daripada Jelovia, Esmarilla, Nurinliana, Suzen, dan saya Fatin Amira. Baiklah, saya akan serahkan kepada rekan saya untuk perkara yang seterusnya. Isu yang kami pilih dalam permasalahan gamifikasi dalam PDP adalah sukar memahami proses reka bentuk secara menyeluruh dan berperingkat, khususnya kepada murid. Hal ini disebabkan yang pertama adalah kaidah pengajaran yang mungkin sukar disampaikan oleh guru kepada murid, kekangan masa dalam PDP, memandangkan subjek RBT ini banyak memerlukan masa yang banyak dalam activity, jadi kekangan masa itu terhad untuk pelajar. Dan yang ketiga adalah kesukaran murid mengaitkan pembelajaran dengan situasi sebenar. Contohnya, activity project yang dilakukan oleh pelajar itu tidak selari dengan situasi sebenar yang berlaku di persekitaran murid. Dan yang terakhir adalah tahap motivasi dan penglibatan murid yang rendah, di mana pelajar itu tidak mendapat motivasi yang tinggi di persekitaran mereka oleh sebab orang punya persekitaran mereka yang tidak menunjukkan mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti dalam gamifikasi. Baik, untuk strategi mengatasi masalah itu kami pilih design quest, yaitu level based game, di mana konsep ini adalah konsep secara berperingkat. Pelajar itu akan menyelesaikan misi secara tahap, di mana pelajar menyelesaikan misi yang sebelum marah ke misi seterusnya. Dalam konsep ini adalah dia jenis jalan cerita permainan, di mana contohnya misi pertama itu melibatkan penilaian. Kemudian yang misi kedua dan ketiga seterusnya melibatkan penjanaan ide, pembinaan lakaran, sehinggalah penilaian begitu. Dalam elemen permainan ini terdapat dua jenis. Jika pelajar itu menyelesaikan misi dengan baik, pelajar itu akan diberi matah ataupun markalah. Yang kedua adalah lencana. Jika pelajar itu berjaya menyelesaikan misi. Ya, ada perbezaan menyelesaikan misi dengan baik dengan menyelesaikan misi. Jadi peranan guru di sini dia mesti menjadi sebagai fasilitator untuk membimbing murid itu. Seterusnya, saya akan membentangkan elemen permainan dalam projek. Dalam desain quest RBT challenge ini, elemen pertama yang diterapkan ialah sistem mata, di mana mata adalah alat navigasi untuk murid menilai kemajuan mereka sendiri dan memupuk rasa tanggung jawab terhadap tugasan. Elemen lencana berfungsi sebagai milestone visual, di mana setiap fasa yang selesai akan dianugerahkan lencana khas. Elemen mata dan lencana bertindak sebagai mekanisme ganjaran dan motivasi intrinsik. Dengan adanya elemen ganjaran yang jelas, murid merasa lebih terlibat dan terdorong untuk menerokai fasa seterusnya. Elemen ketiga yaitu tahap leveling digunakan bagi memastikan pembelajaran berlaku secara berperingkat, yaitu implementasi strategi teori scaffolding. Murid tidak akan beralih ke fasa seterusnya sebelum menguasai fasa semasa yang membantu mereka memahami logik aliran kerja RBT. Kami juga menyuntik elemen cabaran dunia sebenar. Murid bukan sekadar buat projek sekolah, tapi mereka menyelesaikan masalah yang menyerupai situasi praktikal mereka bentuk profesional. Elemen ini mencabar kreativiti dan kemahiran penyelesaian masalah belajar secara strategik, menjadikan teori lebih bermakna melalui pengalaman praktikal. Elemen kelima yang menjadi tunjang adalah kerjasama kumpulan dan persaingan sehat. Melalui gamifikasi ini, murid belajar berkomunikasi dan memimpin dalam pasukan. Persaingan sehat antara kumpulan pula menyemarakkan lagi semangat mereka untuk memberikan yang terbaik. Secara tuntasnya, integrasi elemen permainan ini bukan sahaja memudahkan pemahaman konsep RBT, malah membina kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti dan pemikiran aras tinggi.
Proyek ini membuktikan bahwa apabila pelajaran itu menyeronokkan dan berstruktur, penglibatan murid akan mencapai tahap yang maksimal. Oke, seterusnya untuk prosedur pelaksanaan gamifikasi, kami memulakan sesi dengan pengenalan jalan cerita permainan, watak mereka mudah dan objektif setiap misi. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil, 3 hingga 5 orang untuk memudahkan kerjasama dan perkongsian idea. Murid kemudian melaksanakan misi mengikut fasa proses reka bentuk. Yang pertama, mengenal pasti masalah, menjana idea, membuat lakaran atau prototype, dan menilai serta menambah baik produk. Setiap misi memberikan mata atau rencana sebagai ganjaran untuk meningkatkan motivasi dan persaingan sihat. Guru berperanan sebagai fasilitator, memberi bimbingan, maklum balas, dan intervensi agar murid memahami setiap fasa reka bentuk dengan baik. Penilaian dilakukan secara formatif melalui pemerhatian dan tugasan misi serta sumatif melalui projek akhir. Pendekatan gamifikasi ini membantu murid mengembangkan kreativiti, motivasi, kolaborasi, dan kemahiran berfikir aras tinggi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan bermakna. Okey, seterusnya bagi menilai keberkesanan dan impak projek gamifikasi yang dilaksanakan, beberapa kaedah penilaian telah dicadangkan. Pertama sekali, pemerhatian berstruktur oleh guru dijalankan sepanjang pelaksanaan misi untuk menilai tahap penglibatan murid, kerjasama dalam kumpulan, komunikasi dan motivasi murid semasa aktiviti. Seterusnya, perbandingan hasil tugasan sebelum dan selepas pelaksanaan gamifikasi digunakan untuk melihat peningkatan kefahaman murid terhadap proses reka bentuk, kreativiti dan kualiti hasil projek. Seterusnya, penilaian formatif berterusan dilaksanakan bagi setiap misi bagi memastikan murid benar-benar memahami fasa proses reka bentuk sebelum mereka bergerak ke tahap seterusnya. Keempat, penilaian sumatif melalui projek akhir digunakan untuk menilai kefahaman keseluruhan murid, keupayaan mengaplikasikan kemahiran, kreativiti serta tahap pemikiran kritis yang ditunjukkan. Selain itu, maklum balas murid melalui soal selidik atau refleksi bertulis dikumpulkan bagi mengukur tahap minat, kepuasan, motivasi dan persepsi murid terhadap pengajaran dan pembelajaran berasaskan gamifikasi. Seterusnya, refleksikan diri murid, membantu murid mengenal pasti kekuatan, kelemahan serta pengalaman pembelajaran yang diperoleh sepanjang pelaksanaan projek. Penilaian juga memberi fokus kepada kemahiran abad ke-21, termasuk kreativiti, penyelesaian masalah, kolaborasi dan komunikasi yang dibangunkan melalui aktiviti gamifikasi. Akhir sekali, maklum balas segera daripada guru setiap misi membantu murid membuat penambahbaikan secara langsung dan meningkatkan kefahaman konsep dengan lebih berkesan. Keseluruhannya, gabungan kaedah penilaian ini membolehkan keberkesanan dan impak projek gamifikasi dinilai secara menyeluruh dan holistik. Secara kesimpulannya, pengaplikasian gamifikasi dalam PDP dalam subjek RBT ini jelas menunjukkan bahwa ianya berkesan untuk mengatasi isu masalah yang kami pilih, yaitu dari segi kepahaman murid terhadap proses reka bentuk. Itu saja dari kami, terima kasih.